يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Tuan-tuan yang hadir, hendaklah kita berdiam diri, jangan bercakap-cakap ketika khotib sedang membaca khutbah, kerana demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wa imamu yaktub faqad laghaw." Rawahu Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amara bil birri wat taqwa. Alhamdulillahilladzi amara bil birri wat ta'ati wal ihsan wa nahaa 'anil 'uquqi wal zulmi wal 'udwan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh. Arsyada ilal birri was salati wal karamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya dan kepada seluruh sidang jemaah sekalian, marilah sama-sama kita berusaha menjadi hamba yang bertakwa dengan melaksanakan segala amal soleh yang diperuntukkan oleh Allah, di samping menghargai segala nikmat Allah, dan di waktu yang sama sentiasa menjauhi diri dari melanggar batasan-batasan Allah dan larangannya, agar kita dinaungi dengan rahmat dan inayahnya di dalam kehidupan ini, serta dimasukkan kita ke dalam syurganya di akhirat kelak. Sidang yang berbahagia, rezeki bukan hanya sekadar wang ringgit dan harta benda. Rezeki juga mencakupi ilmu yang bermanfaat. Hidayah Allah menjadikan kita orang mukmin, persekitaran yang baik, jiran yang baik, tempat kerja yang selesa, sahabat-sahabat dan keluarga yang memahami kita juga dikatakan sebagai rezeki. Anak-anak yang soleh dan solehah, malah kecukupan keperluan harian meliputi makan minum, pakaian, tempat tinggal, kenderaan, keperluan pendidikan dan kehidupan juga merupakan rezeki. Salah satu rezeki yang sangat berharga dan boleh menjadi saham di akhirat kepada kita adalah anak-anak. Allah rezekikan anak-anak sebagai satu amanah, ujian dan anugerah yang sangat berharga. Mereka dipinjamkan pada kita, justru ianya wajib dipelihara, dijaga dan dididik dengan sebaik-baiknya, termasuk memastikan kebajikan dan kebaikan mereka di dunia dan akhirat. Anak juga dikaitkan sebagai perhiasan bagi ibu bapa, sekaligus kebanggaan di kemudian hari. Namun di samping itu, anak juga boleh menjadi fitnah atau ujian, bahkan menjadi musuh jika salah didikan dan asuhan. Sidang yang dirahmati sekalian, dalam Al-Quran Allah memperingati kita bahawa anak-anak mempunyai beberapa kedudukan, sama ada di dunia maupun di akhirat. Antaranya pertama, di dunia sebagai perhiasan, di akhirat sebagai pemberian bantuan. Allah berfirman menerusi surah Al-Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل للمسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Sadaqallahul azim. Artinya, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, haiwan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Manakala Rasulullah SAW bersabda, salah satu rezeki yang Allah kurniakan yang boleh menjadi saham di akhirat ialah anak-anak yang soleh dan solehah. Nabi SAW bersabda, An Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min salasatin illa min sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang anak Adam itu mati, maka putuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, atau ilmu yang memberi manfaat kepada orang lain, atau anak yang soleh yang berdoa untuknya.
Hadis riwayat Muslim. Kedua, penerus keturunan dan khalifah di bumi, manakala di akhirat sebagai imam ikutan yang bertakwa. Kedudukan anak juga dianggap sebagai penerus garis keturunan satu generasi dan cita-cita hidup dari kedua ibu bapanya. Sebab itulah mereka biasanya terbentuk dari cara didikan dan asuhan kedua ibu bapa. Hal ini dinukilkan oleh Allah menerusi firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 133 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim. Artinya, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Manakala mereka juga adalah bakal menjadi penorong ke arah kepimpinan insan bertakwa yang bakal membawa kita sehingga ke syurga. Dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 74 yang bermaksud, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ketiga, anak di dunia sebagai pengikat kasih sayang suami isteri, manakala di akhiratnya sebagai peguam yang membantu. Anak juga mampu menjadi pengikat kasih sayang antara hubungan suami isteri. Dia juga menjadi benteng pertahanan di dalam hubungan kekeluargaan yang bermasalah. Bila suami isteri bertengkar, anak sering menjadi penyejuk. Bila mana melihat anak, hati pasti kurang marahnya. Bila hubungan yang semakin retak, anak juga yang menjadi penyelamat. Pasangan sudah pasti memikirkan nasib anak mereka jika apa-apa yang tidak diingini berlaku. Anak bukan sekadar lahir untuk menjadi pelengkap di dalam rumah tangga. Lahirnya mereka membawa 1000 makna. Mereka adalah cermin peribadi kedua ibu bapa mereka. Mereka adalah simbol utuhnya hubungan kekeluargaan. Malah Rasulullah SAW juga menyebut, jika anak itu menjadi penghafal Al-Quran, mereka merupakan aset berharga di akhirat kelak. Hadis daripada Mu'adz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah dhau'uhu ahsanu min dhawi syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billazi amila bihadza. Maksudnya, sesiapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka pada hari kiamat kedua ibu bapanya akan dipakaikan mahkota. Sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari berada di rumah kita. Bagaimana menurut perkiraan kalian? Bagaimana agaknya ganjaran untuk orang-orang yang mengamalkannya sendiri? Hadis riwayat Abu Daud. Sidang jemaat yang berbahagia, jadilah diri kita ibu bapa yang berakhlak dan tidak menyusahkan anak-anak dengan karenah dan tindak tanduk kita yang boleh membebankan mereka untuk taat kepada kita. Permudahkanlah jalan dan cara supaya mereka mampu taat, kerana dengan cara itu kita permudahkan jalan untuk mereka menuju syurga Allah. Sedaya mungkin anak-anak ingin mentaati kita, tetapi kita juga perlu memberi komitmen dan bertolak ansur dengan keadaan yang patut agar mereka mudah mengikuti kehendak dan suruhan kita. Sekiranya sebaliknya berlaku, kesannya amat buruk, seperti pernah dinukilkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim, maka tidak ada yang lebih merosakkan seperti kelekaan serta kelalaian ayah-ayah mereka dari mendidik dan tanggungjawab terhadap keluarga. Sabda Rasulullah SAW dari Huzaifah radhiyallahu anhu dalam satu hadis yang panjang, katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, fitnahnya ujian seseorang terletak pada istrinya, hartanya, anaknya, dirinya dan jiran tetangganya. Dapat dihapus dengan solat,
puasa, sedekah, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmizi. Sidang jemaah sekalian, setiap dari kita haruslah sedar, sebagai ibu dan ayah membesarkan anak-anak, biarlah dengan rasa cinta dan kasih sayang. Kita marah atas perasaan kerana cinta dan kasih sayang. Kita menegur dan membetulkan mereka dengan cinta dan kasih sayang, agar kita mendapat cinta dan kasih sayang dari Allah, serta dipermudahkan kita demi mendidik mereka di zaman yang penuh mencabar ini. Maka bagi siapa yang masih mempunyai anak-anak yang berada di bawah tanggungan kita, didiklah mereka agar menjadi aset berguna di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الأخبار، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولى الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان برلشة wa wali yang hadir duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Barlisha Ibn Sultan Salahuddin wa jami' al-nusratil malakiyah.
اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.